Assalamualaikum dan selamat datang ke PMK Podcast. Kita bersama kami Aslam, abang kita. Dan kami Frankie, pakar teknologi usahawan anda. Okey, jadi kita dah pun sampai ke episod 3 now. Episod 3. Dan 2 episod sebelum tu mungkin ada yang tanya dalam komen, kita tu siapa sebenarnya? Mungkin orang si tahu siapa Aslam tu, siapa Frankie. And then setiap minggu kami orang ada menjemput tetamu, jemputan daripada luar. Jadi without further ado, kita mulakan dulu. Okay, introduction. Kami Aslam merupakan graduan daripada program drama teater Universiti Malaysia Sarawak di UNIMAS. Kami baru je grade bulan Februari 2022 lah, tahun tu juga. Silakan. Kami nama penuh adalah Frankie Alex, asal daripada Bintulu dan merupakan lepasan bachelor degree daripada UTM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, dalam khusus teknologi usahawan. Teknologi usahawan selama 4 tahun di Melaka. Baru je grade tahun lepas. Kami 3 tahun je. Soalnya 4 tahun. Sebenarnya apa yang macam ni bagi kami pun lah sebagai pihak seni, orang dah belajar sikit pasal keusahawanan, cumanya diletak as core faculty pun kelas lah. Maksudnya core faculty lah untuk student luar UNIMAS yang mesti tahu, core faculty is satu kelas dalam satu sem, semua student fakulti wajib ambil. Saya kira lah ni daripada pengurusan seni ke, pihak sinema, pihak muzik ke, pihak drama teater, memang kena ambil course lah. Yang namanya core faculty pun kelas. So tiba-tiba berada dalam dunia bisnes adalah benda yang mengejutkan lah. Betul. Macam saya sendiri memang berlatar belakangkan bisnes management di universiti. So tapi masih ada jugalah orang kata benda baru nak dibelajar dan sebagainya lah. Betul. Lagi-lagi zaman pandemik tu nya membuka satu perspektif yang berbeza. Bukannya daripada teknopreneur, drama teater, semualah paksa diubah. Okey. Ya, sebuah sikit latar belakang dua lah. Jadi pada hari tu kita nak kelakar seperti episod-episod yang lepas, ada banyak isu yang kita bahaskan pada para penonton di sana. Jadi pada hari ini kita tak ada tetamu. Kita just berdua aja. Okey. Yes. Jadi seperti yang korang tengok di awal bukaan tadi, kita orang menyentuh pasal dunia graduasi. Dua-dua dah graduate. Okey. Jadi pada isu kali ini kita nak menyebut dan membincangkan serba sedikit tentang pelajar-pelajar yang bergraduasi dan persediaan mereka nak melangkah ke arah pekerjaan di masa sekarang. Betul. So, kami difahamkan kini tengah berlangsungnya sesi latihan industri, latihan industri. And then ada student yang buat part time work dekat kampung masing-masing. So mungkin ada student yang eager untuk tahu. So ada setengah student bila dia dah halfway dalam pengajian and then nak bergraduat, mungkin dia akan fikir apa dia nak buat lepas tu, apa persediaan aku untuk alam pekerjaan. So benda saya pun sebenarnya especially kami pun terfikir juga, lagi-lagi kami drama teater. So on the way kami nak ada peluang pekerjaan is mungkin paling bagus kami pergi ke Semenanjung. So di sini ada banyak produksi teater pun, kami dapat produksi teater pun kami terlibat dengan produksi filem. So benda macam ni lah ada timbul dalam kepala kami. Jadi bagi kami sebelum kami grad, persediaan kami untuk bergraduat yang mungkin agak kurang sikit lah. Macam dengan kita. Ya. Anis tu kat sana. Tak masuk game dulu. Tak apa. Boleh kat yang itu. Okey, kami cakap. Okay, jadi ya tadi pasal kami pun serba sedikit lah macam ni kami preparation pasal graduate, pasal kami belajar. Jadi pun kita macam ni Frankie.
kami dulu sebab graduasi kami orang, which is alam internship apa dah. Practical. Betul-betul jatuh ketika COVID tengah melanda. Rasanya kira pertengahan dalam tempoh lah COVID berada di Malaysia. Rasanya masuk tahun kedua tak silap COVID melanda. Kita pun baru je habis PKP yang memang langsung tak boleh keluar time-nya. Saya pun lupa banyak sangat PKP berapa entah. Terlampau banyak pasca. Okay. Jadi masa tu belum sebutlah rasa nak cari kerja. Ini experience saya sendiri. Belum sebut nak cari kerja, even nak cari tempat intern pun sangat sukar lah. Kerana tak banyak company yang buka internship sebab yalah COVID. So tak banyak peluang yang ada lah untuk dicari. Tapi pada saya sendiri, cari je lah apa yang ada. Betul. Dan masa tu juga ada sedikit pertolongan daripada universiti, di mana diorang ada providekan satu portal dalam sistem yang ada list-list tempat yang berkemungkinan menerima internship. So cari dapatlah tempat internship. Okay, cuma tempoh internship saya juga sedikit terganggu dengan dikejutkan semula. Tempoh internship sama 6 bulan. Pada pertengahan internship secara tak sengaja ada pasca perintah berkurung sekali lagi. So tak silap 2 bulan lebih lah, hampir 3 bulan intern daripada rumah. Tak ada peluang untuk bersama dengan the team lah. Faham. Jadi mungkin dah dengar daripada Medok Mun di belakang tabir macam ni pengalaman. Mungkin ada kongsi sedikit macam ni persediaan kita untuk alam pekerjaan. Maaf. Dan kami kah? Kami just terfikir nak cari kerja. Tak ya, sebab boleh jam di rumah nak. Kami tak lah. Okay. Bloopers. Tapi baguslah sebenarnya. Bila graduan kita biasa ada benda nak pola, dia cari benda lah untuk dia pola. Bagus. So alam bergraduate ni nak cari kerja, salah satu challenge utama yang kalau dulu memang COVID lah zaman saya sendiri, zaman kita semua lah. Yang bergraduate pada 2 ataupun 3 tahun lepas memang COVID. So apa lagi rasanya halangan yang halang orang-orang fresh graduate ni nak dapat kerja? Apa lagi halangannya selain daripada COVID lah. COVID memang benda yang tak boleh elak, tapi apa benda yang kita rasa kita sebenarnya boleh elak tapi masih menjadi halangan kepada orang yang sekarang. Okay, sebenarnya benda tu apa yang kami nak point out is not bila PKP lah, even sebelum sebelum PKP pun ada juga berlaku benda tu, which is studentnya sibuk terlibat dengan apa-apa aktiviti college, aktiviti di luar, apa-apa aktiviti yang you ajukan. So, tidak more fokus to academic, just pergi kelas, exam, ya je. Tidak terlibat dengan apa-apa aktiviti macam mungkin fun run ke ataupun aktiviti COQ. Jadi sebenarnya aktiviti-aktiviti provide graduan dengan skills. Macam ni mau approach agensi, macam ni mau approach students lain untuk sekolahnya pun program. Jadi benda-benda yang sebenarnya tidak akan alam pekerjaan, tapi bila si di expose and si try and error masa zaman belajar, ia yang bolehkan sidak bila grade pointer bagus tapi cepat perform. Jadi agak sayang lah. Sebenarnya kekurangan skill tambahan. Skill tambahan, soft skill, hard skill semua. So maknanya pada pelajar yang akan bakal graduate kat sana, make sure join lah apa-apa. Jadi peserta je pun okey. Yang penting ada terlibat dengan macam-macam aktiviti, sebab secara tak langsung benda tu akan bagi korang. Mungkin sekarang korang tak nampak apa guna aku join benda ni, apa guna aku join benda tu. Okey, tapi time kerja nanti korang akan ada satu saat di mana korang akan rasa, wow, rasanya aku pernah buat benda ni, so no problem for me to do. Okey, ya ada yang kedua lah
okey, halangan kedua tadi COVID, sekarang ni kekurangan soft skill. Betul. Okay. Dan yang ketiga daripada kami rasa challenge lah kepada graduasi yang sekarang, di mana mereka, saya tahu ni isu yang agak sensitif bila kita sebut, di mana student akan kata kami ada hak kami sendiri, kami ada hak benda yang kami minat, di mana mereka agak memilih nak kerja apa. Betul. Ya, isu tengah hangat. Bila sebut je saya lepasan degree dengan pointer sekian dan sebagainya, so mereka tak nak lalang, mereka nak graduate je. Senang cerita, ada yang memilih company, ada yang memilih jawatan, ada yang mentang-mentang pointer dia orang kata 4.0, title degree in apa-apalah, terus nak demand position yang orang kata apa tu, memang tinggi, eksekutif, manager dan sebagainya. Dua hal dia experience tak ada. Betul. So benda macam ni, interviewer ataupun orang yang membuat temuduga tu, bila dia nampak orang atas kertas korang memang hebat, atas kertas memang hebat, tapi experience mungkin adalah isu yang agak mengarut, di mana baru fresh graduate nak minta kerja tapi company tawarkan experience 10 tahun untuk yang macam tu, kita tak dapat nak buat apalah. Ya, itu memang quite mustahil lah. But ada company yang tak memilih experience nak berapa lama, tapi dia nak tengok the skill, okay, pernah tak nak buat kerja macam ni, apa semua. Even worst cases, ada yang bila tanya kenapa awak pilih kerja ni, dia sendiri pun tak tahu kerja tu kerja apa sebenarnya. Ya, agak so susah. memang dia minta lah, kerja dia dia. apply something yang sure. Bagi kami agak bahaya lah. Dia harapkan okay, you punya pointer bagus dan masuk. Dia tak macam tu. So benda yang macam ni, challenge-challenge yang kecil-kecil tu, masa terima tak terima bekerja tu, akan meletakkan diri dia orang kata tak nak lah, tanpa banyak sangat lah benda company ni minta. Dua dia dah lulus dah interview, boleh kata lulus, tapi dia tolak sebab demand tu, demand ni, kena pensual lah, kena kerja lebih masa dan sebagainya. Kita tahu masing-masing ada hak, tapi yalah, bukan senang nak cari kerja sekarang. So bersyukurlah kalau korang diterima kerja, walaupun starting gaji 1,000 je ke ataupun 1,500 je ke, at least ada. Sekurang-kurangnya korang berada di tempat di mana korang dapat kerja, sedangkan ada orang lain lagi di luar sana yang mengharapkan untuk dapat apa yang korang dapat lagi. Jadi jangan memilih lah, itu yang ketiganya. Orang zaman sekarang dia agak memilih. Kalau title degree, kena kerja yang dia berdegree lah maksudnya. Dia tak pandang lah kerja-kerja tepi jalan ataupun company kerja kecil, dia tak pandang. So, kalau korang memilih, banyak lagi orang yang tak memilih. So sampai bila korang nak ada kerja kan? So yang ketiga. Tambahan lagi lah, mohon mak bapak kaya si hal. Mak bapak kaya Mak kaya si hal. Ketik tangan tu dapat kerja. Okay, ya antara Kabel tadi? Yang pakai kabel macam ni? Yang pakai kabel, that's another story lah. Okay, sebut pasal kabel lah. Terima kasih lah tim belakang tapi kami teringat dengan sikit cerita tu. Ada seorang kawan kami lah, dia buat bisgate. Pasal bapak dia pada, cubalah kau apply SPA. Ada cousin kau dekat sikit jabatan dok, ni semua sebut. Sikit jabatan dok. Dia boleh tolong. Tak, misalnya pada pi pak, kami tu pakai spek. Dapatkah kerja ya? Lagipun bidang kami tu si cun dengan SPA ya. Hello ya pada. Dia boleh tolong atau entah ya. Tapi nya si dia hantar lah sebab yalah capable lah. So sebenarnya if kita cuba untuk apply job yang sesuai, sebenarnya bagi penyampun lah nya berahan kami. Nya ambil rezeki orang. Mungkin ada orang yang lebih berhak lagi jawatannya. So nya si lagi untuk apply. So ya ceritanya lah. Betul. Lagi satu untuk company yang di luar sana lah. Kalau korang dapat pekerja yang melalui kabel, ada yang bagus, ada yang dapat kabel dia memang fit to the kerja tu, okey lah. Job fit dengan job scope sih. Ya bonus. Yang boleh buat kerja apa semua walaupun yang melalui kabel. That's a good thing lah. Tapi potensi untuk orang dapat a person that not fit to that job description and scope
merugikan company lah sebenarnya guys. Betul. Dah suruh ajar apa semua tapi tak dapat. So rugilah company. Mana kos nak latih, kos nak ambil, kos nak urus, kos nak jaga gaji apa semua. So it's a loss lah. So sebolehnya janganlah guna kabel. Tapi kalau korang nak melalui kabel dapat kerja, make sure bila cousin kau beritahu, aku ada kerja kat tempat aku, make sure check dulu diri korang sendiri. Fit tak dengan kerja tu? Kalau fit dan go lah, tak ada masalah. Jangan merugikan syarikat dan menyusahkan diri sendiri. Sampai sana bila kerja, alah tak sangka pula kerja macam ni. Dah nama lalu kabel. Memang macam ni lah. So suka tak suka terpulanglah pada diri sendiri. Ya seberapa apa lagi cabaran lah kenapa orang yang fresh graduate ni susah nak cari kerja. Okay, yang dah 4 dah kita cakap kabel, outbreak of the pandemic, dengan mentaliti yang agak memilih kerja sebab CJ tinggi tak nak kerja muda yang bawah-bawah. Ada lagi yang kami perasan lah yang kena zaman sekarang ni fresh graduate susah nak buat kerja. Itu apa orang kata? Dia orang selalu sebut sebagai apa? Ada benda dia orang cakap, saya lupa. Jap. Kat stop. Apa namanya? Aku lupa. Baru tadi aku terfikir. Baru lalu ke kepala. Apa saya lupa? Apa ya? Yang apa namanya? Ada termnya aku lupa. Lupa. Dah lalu tadi ke kepala. Aku dah sebut dah dalam kepala. Tiba-tiba hilang. Termnya diguna dekat? Dah, hanya another reason lah kenapa orang sekarang ni susah sangat nak cari kerja. Oh, kompetensi. Lupa. Sorry. Kompetensi persaingan. Okay. Another lagi sebab lah kenapa yang fresh graduate sekarang ni susah nak dapat kerja. Another thing adalah persaingan ataupun kompetensi. Dalam bahasa Inggeris. Kompetensi. Kenapa saya kata kompetensi adalah satu halangan? Sebab ada syarikat dekat luar sana, dia judge melalui benda yang ada atas kertas. Maknanya pointer cantik, jalan. Ada company dekat luar sana yang judge based on experience. Dia pointer dia tak kisah. Dapat 2.0 ke, as long as nampak pernah kerja ni, pernah kerja tu, dalam resume cantik, banyak kerja, banyak event dia pernah join, banyak urus, dia mungkin akan ambil. So lagi satu, ada juga company yang urgent. Yang urgent ni maknanya first come first serve. Ada juga situasi yang macam ni. So orang yang kepada yang bergraduate, yang bakal graduate pada tahun ni ataupun tahun-tahun akan datang, kena tahu situasi yang macam tu. Di mana tengok dulu company ni dia urgent tak nak cari pekerja. Kalau dia urgent, maknanya potensi untuk korang diambil agak tinggi lah sebab mereka urgent, isi kosongan. Kalau cun nampak okeylah, cun budak ni jalan. So try cari company yang macam tu. So kompetensi korang bukan cuma daripada skill ataupun atas kertas. So it's bergantung juga korang ada buat research tak dengan company tu. So maknanya bila company tu tanya apa, tahu pasal company kami orang. At least korang tak lah kaku macam tu. Saya rasa kalau korang dah sebut saya rasa, rasa-rasanya tak dapat lah. Kalau sebab kata orang first impression yang penting untuk company. Be confident lah. Tapi jangan goreng-goreng. Jadi bagi kami the first thing adalah persediaan tidak dari segi interview session. Sebenarnya kita dah secara langsung menyentuh tadi lah. Tapi untuk interview session dapat, the first thing adalah belah research company ni kita nak pergi, apakah yang pun goals, apa misinya. Sebab sebenarnya untuk kita melamar dengan company ni kena bergerak dah lah. Kita kena tahu apa yang pun misi, apa objektifnya, supaya bila kita datang ke interview session, kita dapat ada touch dengannya. Maksudnya kita care dengan apa yang pun objektif, apa yang kita boleh sumbang untuknya capai objektif dengan untuknya capai misinya. Jadi sebab ialah ada certain orang company dapat terimanya kerja sebab aku tahu niatuk boleh, contohlah company
menjadi segi company yang kompetitif dalam sektor industri pemotoran contohnya. So kita take daripada engineer, apa yang kita boleh pola untuk sedap mungkin provide tidak dengan teknologi baru ataupun design kereta baru based on kita pun kelayakan. Jadi untuk sesi interview memang kena ada well preparation. And then cakap pasal well preparation, sebenarnya daripada the moment kita dekat pintu lagi, kita dah padang sidak kita tu siapa sebenarnya. Daripada cara kita buka pintu, tutup pintu, diri dekat depan, pola eye contact, body language, semuanya matters. Ia adalah the first bagi kami. Yang first tadi adalah saya cakap prepare masa nak pergi interview. Okay. Daripada kami, mun tadi yang prepare nak interview, kami akan sentuh lebih lagi ke belakang. Di mana interview tadi dah di bahagian taklah fasa terakhir, tapi sebelum masuk bekerja yang perlu interview dulu lah. Betul. Tapi pada kami akan lebih sentuh kepada apa orang kata sebelum pergi interview. Maknanya tengah baru nak pola resume, baru nak sediakan portfolio dan sebagainya lah. So first thing first, bila orang nak cari kerja, benda pertama kena prepare adalah diri sendiri lah dalam tu, mentality, cara pemikiran pribadi. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab company kat luar sana basically memang tak kenal kita siapa. Mereka tak kenal kita. Okay, so macam mana korang, tanyalah diri korang sendiri. Kalau korang buka satu syarikat and then suddenly seorang tu datang ke dia punya kedai ke apa ke, cakap dia nak minta kerja, of course korang takkan terus cakap okay boleh. Of course korang akan macam apa tu, check dia sekejap, interview macam yang Aslan cakap tadi. So bila kata dekat situ, walaupun korang prepare masa interview, still ada potensi untuk korang kena reject. So yang bakal bergraduate dan bakal yang sedang tengah combo kali ni, kalau ada lah okay, rejection itu pasti. Even bergerak pun kena reject dah lah. Korang mungkin hantar sampai 5-10 company, kalau dah teruk sangat 10-10 tu tolak. So rejection tu pasti bila korang cari kerja tu. Ramai yang give up, yang dah fresh graduate ni give up. Saya dah apply dah sampai 100 company saya apply, tak ada satu pun yang terima. So kat situ mentality korang kena kuat. Betul saya cakap tadi, kena prepare mentality. Rejection tu memang banyak. Kadang-kadang korang rasa, confirm dapatnya lepas korang keluar daripada interview tu, confirm dapat punya. Tapi tengok reject, apa pasal ni? Terus koyak, terus lantaklah tak nak aku cari kerja lagi. Kerja kampung je lah, nampak. Lagi bagus kerja kampung. Ni dia terus give up. Malah korang cari kerja, duduk je kat rumah. Kan jadi satu hal kan. So kena prepare diri korang untuk di reject, dipersoalkan. Prepare diri korang untuk walaupun korang pegang pointer 4.0 dengan pengalaman a few years pun boleh kena reject. Apatah lagi yang memang pointer rendah, yang pengalaman tak ada langsung. So benda tu korang kena prepare lah. Mungkin sekali dua kena reject tu mungkin tak ada rasa sangat lah. Tapi kalau dah sampai 10-20 company semua reject, memang rasa pressure dia tinggi lah. Kita pun nak cepat cari kerja, masa dah pada buang cari company. So yang pertama tadi prepare sebelum interview. Yang kedua preparekan mentality korang. Sepanjang proses korang cari kerja kena kuat. Sebab apa orang kata, kalau korang memang bukan jadi seguna kabel, memang daripada effort korang sendiri, dia memang makan masa lah. Jangan heran ada orang tu memang tak dapat kerja yang stabil sampai 3-4 tahun. Memang tak ada kerja tetap lah maksudnya. Dia kerja-kerja tukar kerja. Sebab tak ada yang betul-betul terima. Tapi experience dia banyak. So that's a good thing lah. Yang kedua lah. Okay. Jadi tadi ada tips? Bekerja lagi. Cakap pasal pengalaman bekerja. Bagi kami as graduan, kita patut ada pengalaman bekerja masa kita belajar. So macam kami pun experience zaman sekolah menengah, kami memulai dengan kerja catering as catering boy. Macam ni
kerja kami melibatkan loading, unloading lauk, mbak nasi, olah food presentation. Ya zaman sekolah menengah. Lepasnya kami pernah bekerja kat kedai makan, pernah bekerja dekat Baskin Robin, kedai aiskrim dekat City One. Jadi sebenarnya kerja-kerja ya secara langsungnya preparekan kita dengan skills untuk kerja after kita grad lah. So of course kerja-kerja macam ya just boleh kami katakan level pembuat. Kerja-kerja level pembuat. Tapi bila kita dah grad dengan berbekalkan CJ dalam tangan, sebenarnya kita dah ready untuk kerja yang kerja yang lebih bagus lah maksud kami. So kita dah boleh kita kerja macam ni. Tapi in order untuk kita sampai ke kerja level kami orang padah level eksekutif ke level pengurusan ke, kita bukan nak lalui fasa-fasa ya. Sebab apa? Dengan skills ya, kita dapat selamatkan diri kita and kita dapat protect diri kita if kita pun staff ataupun orang pun bawah supervision kita tidak boleh hal. So kita dapat nak counter balik benda yang susah bagi kita. So bagi kami yang ketiga adalah pengalaman bekerja masa belajar. Ia penting. Okay. So saya menyatakan bahawa cari pengalaman dulu sebelum habis belajar. Maksudnya cari pengalaman ni, cari kerja mana-mana aja dulu. Si kisahlah, even cleaner pun. Go try, sebab kalau korang dapat survive kerja-kerja yang kita boleh kata ni bukan memburukkan level kerja lah, bukan berbandingkan level kerja. Semua kerja baik, as long-nya halal. Okay. Tapi untuk cari ataupun jadi seorang yang orang kata tinggi level kompetensi, okey, kemampuan dan sebagainya, nak tahu dia tu seorang yang orang kata yang memang yang boleh pakai punya lah. Bahasa mudahnya. Okey, dia memang kena start daripada bawah. Even orang yang bos-bos sekarang ni pun kalau yang bukan anak datuk lah ataupun melalui kabel yang memang struggle dari bawah jadi staff biasa sampailah level eksekutif ke apa ke, board of director ke, semuanya lalui proses dari kerja yang paling susah. Tapi secara logiknya saya boleh kata kerja yang di peringkat pembuat seperti yang dikatakan oleh Salam tadi, sebenarnya kerja tu lagi mudah berbanding kerja-kerja di peringkat yang kedua dan yang sampai atas, iaitu pengurusan apa semua. Sebab kenapa? Okey. Ada satu ayat ni di mana saya pernah dengar daripada social media di mana dia cakap makin tinggi pangkat awak, makin besar tanggungjawab awak. So automatik makin banyak kerja awak. So kalau korang dah lah tak ada experience, so korang kata tak pernah handle kerja yang banyak. Bayangkan fresh graduate, clean, memang tak pernah kerja sebelum ni. Graduate, minta kerja, dapat zero experience, zero apa, terus dapat level eksekutif contoh. Mampukah nak buat? Memang si sepadan lah. Sebab kenapa? Okey. Mungkin korang kata saya layak untuk ni, CJ saya degree, pointer saya 4.0, tapi awak tahu kan nak buat kerja eksekutif? Awak ada pengalaman kan nak buat kerja eksekutif? Saya tak kata benda tu salah. Okey, kalau dapat rezeki. Tapi kalau nak paksakan juga diri awak sampai awak tak nak cari kerja lain, aku kena jadi eksekutif juga. Tapi awak tak sesuai. Awak kena belajar dulu daripada bawah dan belajar dari bawah. Itu yang dimaksudkan oleh Saudara Aslam tadi lah. You start from the bottom. Kumpul CJ. Jangan terus melompat. Lain lah kalau korang memang lahir IQ dah sampai 200 ke atas, bolehlah. Bolehlah terus lompat, tidak masalah. Sebab bila kerja nanti soalnya adalah dapat ke kau buat kerja tu? Tanyalah diri sendiri. So ya yang ke tiga nak? Yang keempat lah. Okay, so yang tadi keempat biasa tu asal kot daripada kami lah. Benda yang kami nak share.
Iaitu tips lah. Saya tak kata ni the crucial one, tak kata ni the number one, tapi nak cari kerja, make sure jangan memilih. Ya, dari awal tadi saya sebut benda ya. Jangan memilih. Ni saya boleh kata yang paling utama lah, jangan memilih sangat. Mana yang ada open, apply. Ada terbuka, apply. Tak kisah dia kena dengan sijil, kena dengan pengalaman, apply je. Sebab zaman sekarang ni boleh kata memang susah lah nak cari kerja. Sangat susah. Kadar pengangguran kat negara kita pun kuat tinggi kan. Kuat tinggi dalam 690,000. Kadar pengangguran. Ya tahun lepas lah. Tahun lepas. Dari segi fakta tau, kadar pengangguran mungkin bagi korang alah 100,000 daripada berapa juta, tak banyak pun. Tapi Frankie, kita jangan mungkin bagi sidak penganggurannya dah di luar, tapi kita ambil dalam skop sidak student lah. Even kita akan first batch intern zaman PKP, even zaman PKP pun sebenarnya kita boleh nak pilih tempat intern. Sebab si intern lambat lah kan. Jadi go aja mana-mana. Betul. Sebab kalau korang memilih, kalau nak cari yang cun, kalau ada rezeki dapat lah. Kalau tak ada rezeki, sampai bila korang menunggu. Alah tak, ni ada terbuka, ada kawan-kawan ajak pergi kerja ke terbuka ke, apply, minta. Jangan memilih sangat. Sebab sekarang ni barang dah naik, harga barang, kos hidup pun makin tinggi, lagi-lagi yang di bandar. Yang kampung pun terpaksa pergi ke bandar juga. Sebab ya adalah, korang sendiri tahu korang perlukan banyak perkara. One of it is duit. So kalau korang tunggu, korang memang tak ada duit lah. At least kerja yang awal-awal ni korang dapat simpan sikit. Dah boleh start simpan duit lah maksudnya. Dah ada duit sendiri di peringkat awal ni. Tak perlu tunggu sampai selagi tak offer gaji 10,000 kata aku mau kerja. Jangan macamnya. Memang makan masa. So apa jua kerja jangan memilih. Apply je. Ada nampak iklan terbuka, rasa macam okay, boleh ni aku tahu je aku buat benda ni, try je. Hantar. Jangan malu. Walaupun bila kawan kita semua dapat kerja company besar-besar, ni lagi satu halangan lah tadi. Balik pada halangan, bila dia nampak rakan-rakan dia seorang dapat apply kerja jadi eksekutif terus, seorang terus dapat jadi manager, seorang dapat jadi supervisor, dia tiba-tiba staff biasa. Dia hanya dapat dapat peluang jadi kerani je. So dia akan rasa triggered lah kat situ. Dia akan rasa macam wah, hebat juga kawan aku ni apalah dah. Macam ni lah. Low self esteem orang cakap. Tapi nak macam mana kan, dah rezeki dia orang, rezeki kita macam tu, rezeki dia orang macam tu. So daripada korang tak buat apa-apa kan, so pergilah kerja kan. Sebab secara peribadi saya sendiri pun macam-macam kerja dah rasa. Semua macam saudara Aslam juga, experience kerja taklah kata berpuluh tahun, tapi pernah lah time mesti buat freelancing, time cari intern, kerja yang sebelum ni habis form 5, banyaklah pengalaman kerja. So sikit sebanyak benda tu mendidik saya secara peribadi. Kalau nak apa orang kata, nak survive, buatlah apa yang termampu, apa yang ada dulu. Kalau nak go bigger terus, cerita cakap tadi lah, kabel tepuk anak datuk. Boleh jalan. And then mungkin even though tadi ya the last mungkin kami ada sikit nak sampaikan satu lagi benda lagi lah, which is ramai gaduan yang terlepas pandang. So dekat PU kita ada JPF, JPK, Jabatan Perwakilan Fakulti and College, yang untuk UNIMAS lah, dan kami yakin dekat PU lain pun ada. Most student sidak si pola networking, and then bukan nak kata semua lah, ada yang pola networking bagus, alhamdulillah, macam kawan sidak tukar nombor telefon, still in contact. Tapi certain student yang dah ada mindset bila di awal you, aku just mau fokus dengan diri aku, pergi kelas, duduk exam, dapat sijil. Ini sebenarnya zaman you lah bagi kami, bila kami throwback balik beberapa tahun ke belakang.
zaman you adalah tempat yang paling cerah untuk kita pola network. So kita dah kenal lecturer, Sida ada pola research dan dapat geran, Sida kenal dengan, Sida ada connection dengan lecturer lain dekat universiti lain. Jadi bila kita dah bekerja and then kita masuk dalam segi company, agak susah untuk kita reach out ataupun nak ada kita pun personal database bila kita nak pola corporate business ataupun business interaction dengan Sida luar. Jadi zaman you, if orang ada peluang untuk masuk dalam GPF atau GPK, go on. Ada terlibat dengan mana-mana college, activity college, go on. So kita rugi pun. So at least kita ada experience, kita ada data paling singkit pun lah, kita ada connection, kita ada networking. So benda-benda yang gaduhan terlepas pandang, and then agak merugikan Sida lah bila dia dalam pekerjaan. Ya, tambahan untuk kami. Cari networking. Maksudnya cari, kan mungkin ada orang salah faham, anggap cari kabel, bukan cari kabel. At least ada apa-apa info yang dia orang tahu, dia orang confirm akan cari orang. Contoh macam lecturer korang, si A, saya dah nampak itu dekat company tu, dia orang ada buka something opportunity kerja, why not you apply? Nampak? Dia orang akan reach out awak. Bila awak ada connection, ada networking dengan someone. Mungkin daripada 100 networking korang buat, mungkin confirm akan ada tak jahit lah seorang yang akan tolong korang. Bukan jadi kabel, tapi yang tunjukkan jalan, buka opportunity untuk orang. Tak pun opportunity daripada dia sendiri. Mana tahu lecturer korang ada company kat luar sana, dia tahu. Dia tahu dia ada bagi peluang korang kerja dengan syarikat dia. So networking penting lah, untuk bukan setakat kenal ramai orang, tapi kita tahu banyak jalan bila dah graduate nanti, tahu nak cari siapa. Sebab itulah berbanding korang fikirkan aku nak kerja apa, aku nak kerja macam mana, nak bayar gaji berapa, benda tu korang letak tepi. Better korang preparekan diri korang sebelum melangkah ke dunia tu. Sebab kalau korang melangkah tanpa kasut ke selipar, tanpa baju, pakaian, persediaan lengkap, otak pun kosong, pengalaman tak ada, memang payah. Kerja tapi mungkin tak lama, 2-3 bulan berhenti, sebulan berhenti. So rugilah, buang masa. Okay, so biasa dah banyak dah tips dengan cabaran yang kita dah bincangkan dari tadi. So secara kesimpulannya lah, daripada kami lah. Okay, secara kesimpulannya, pada yang bakal bergraduasi, yang dah bergraduasi beberapa bulan lepas ke, okay, ataupun yang tengah mencari kerja, teruskanlah usaha korang. Jangan give up. Sebab daripada 10 jahit sangat pun, at least 1 kena lah. Jadilah. As long korang tak memilih. Kalau korang tak memilih, banyak sebenarnya peluang. Tapi kalau korang demand sangat, ini tak salah, itu hak korang. Okay. Kalau dapat rezeki, kalau tak dapat, why not start macam Abang nak cakap tadi, mulakanlah daripada bawah. Biasa-biasa je dulu. Tapi janganlah kerja kampung boleh ke? Boleh saja, masalah. Mana tahu jadi peladang berjaya. Dia tak tahu. So start dulu. As long korang pada usia yang muda, dan kalau korang memang rushing study macam saya, habis homesick terus ke degree. So saya dah habis before umur 25, dah sampai degree. Tapi pengalaman saya dah, so start from the bottom lah macam saya. Sebab belajar terus kerja. Tak ada belajar berhenti, bukan berhenti, habis belajar, kerja sekejap, pada sambung, kerja sekejap, baru sambung. Orang yang pattern yang macam tu, kebiasaannya market dekat pasaran lagi tinggi lah secara mudahnya. Sebab ilmu atas kertas dia ada, pengalaman dia ada. So pada kami, carilah sebanyak anda pengalaman yang boleh, jangan memilih, usahakan apa yang ada, syukur dan never give up. So saya rasa apa simpulan yang boleh disimpulkan daripada perbincangan terdua hari tu? Okay. Personally, as kami pun pesanan pada bakal graduan dan juga pelajar yang tengah melanjutkan pelajaran, jangan terlalu fokus dengan akademik. Maksud kami, cuba enjoy lah hidup di universiti. Enjoy kita orang pun kehidupan belajar. Sebab in the end,
memang mindset kita untuk untuk dapatkan sijil, tapi bila kita fikir balik nak dah habis sijil, and then kita akan hilang lah kita akan hilang momen-momen masa kita belajar. Ya, bagi kami personally, kita orang dapat tengok ni pun lah macam lecturer punya benda yang agak ada sentimental radio seni pada sijil. Jadi ya satu. And then yang kedua, cubalah gain knowledge, cuba tambah skill. So mungkin masa siang hari kita agak kurang kelas, so mungkin spare time cuba untuk tambah skill kita orang. Macam dekat fakulti kami ni ada buka kios. Jadi mungkin kita orang boleh cuba untuk berbisnes. Try to open business. And then jangan terlalu mengharapkan kerja makan gaji. So kini zaman survive. Jadi kita tidak dapat nak memilih kita just mau kerja makan gaji, tapi kita cuba untuk buka lagi peluang lain untuk diri kita. So ya je lah daripada kami. So ya adalah kesimpulan daripada perbincangan berkenaan masalah di mana fresh graduate susah nak cari kerja. Okey. Di apa-apa pun biasa saya rasa bahasa Sarawak ada, bahasa Melayu biasa ada. Okey, jadi apa-apa pun apa yang kami berdua sampaikan kepada penonton di sana yang menonton PMK Podcast ni, kita orang berharap pada yang tengah berusaha dalam hidup, tak kisah baru cari kerja ke, dah sedang kerja ke, janganlah. Mantap. Okay, so semasa sampai aja lah benda yang kita boleh bahaskan. Jadi jangan terus orang kata nantikanlah apa jua video dan perkongsian lah daripada tim PMK Podcast daripada kami orang. Jadi pada minggu depan tim Belakang Takbir, apa idea kita minggu depan, apa benda kita nak bincang minggu depan? Minggu depan tajuk apa peranan belia untuk Masa Merdeka. Kita kan di bulan kemerdekaan. Jadi pada minggu depan kita akan bincangkan pasal apa peranan golongan belia di Hari Kemerdekaan. Jadi nantikanlah daripada PMK Podcast, tapi sebelumnya ni session iklan. Okey, jadi session untuk iklan di mana kami orang daripada PMK Podcast di bawah Artisan Channel bersama dengan Azam Rizki ada apa? Aslam? Kita ada mempromosikan kelas akademia kepada belia dan juga usahawan startup yang untuk upskill mereka based on kelas-kelas yang kita akan tawarkan. So nak tahu tak kelas apa? Antara yang saya dengar lah, kita ada kelas Excel untuk beginner. Kelas Excel. Kelas Excel. Mungkin ramai orang kata alah bosan lah Excel, tekan. Jangan. Untuk sebab hari ni kita sebut pasal orang graduate, ingat kalau korang tak mahir Excel, tak payah sebut korang nak pergi kerja eksekutif. Tak payah. Tambah lagi kini kita memang digital, lagi susah. Kalau Excel yang beginner korang tak expert, tak payah sebutlah nak kerja level pengurusan yang sebaris dengan bos-bos manager kalau korang tak mahir Excel. Sebab Excel mengikut artikel pada tahun lepas, sebagian kami pernah baca di surat khabar luar negara lah, di mana dia pernah cakap Excel tersenarai antara top berapa tak silap, top 20, top 50 sebenarnya macam lah yang mereka letak. Excel adalah antara yang penting untuk dipelajari pada beberapa tahun akan datang. Sebab Excel banyak pemain yang kata best. Jadi tim Azam Rizki, Artisan Channel sama dengan kita orang ada kelas Excel untuk beginner. Dan apa kelas lagi? Dan kelas yang kedua, kita ada kelas website di mana dalam kelas website kita akan bersama dengan seorang trainer yang merupakan website developer. Memang trainer yang khaskan untuk kelas tu supaya kami orang pastikan partisipan dapat ilmu yang betul dan tidak dapat manfaatkan ilmu website ya untuk sidang pun. Betul. Kelas website bola coding. Macam hacker ya. Takkan tak mau kan. Jadi lagi satu kelas adalah kelas apa? Kelas Canva.
kelas Canva. Kelas apa tu? Mungkin ada yang tak kenal Canva. Canva ni adalah satu platform untuk buat kerja-kerja editing, kerja buat benda-benda graphic design. Benda-benda graphic design. And benda ni boleh diakses oleh semua orang lah melalui free version of the apps. Pada yang tahu pasal Canva ni, mungkin kalau dah nampak a lot of dia punya function, apa kemampuan Canva ni dan sebagainya. Tapi di Azam Rizky bersama dengan Artisan Channel, kita orang bagi kelas Canva ni, dia bukan takat free version tau. Korang akan dapat explore Canva yang pro version punya. Lagi function. Lagi banyak function, lagi banyak benda yang korang boleh explore dalam tu. Jadi kalau korang nak ilmu Canva yang macam tu, yang pro version, bukan free version, so daftarlah dengan kelas kita orang. Jangan lupa klik link di sini. Klik link ni untuk buat pendaftaran dan sebagainya, untuk korang dapatkan maklumat bagian apa orang kata maklumat-maklumat kelas lah dengan modul online dan sebagainya. Boleh klik link di bawah ni. Jadi daftar, jangan tak daftar. Rugi kalau korang tak daftar. Jadi saya rasa itu saja untuk minggu ini. Kita akan kongsi banyak lagi lah dalam podcast akan datang. Okey, jadi itu saja daripada kami berdua. Saya pakar tekno Sawananda dan kami Aslam, abang tete kita. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye. Jangan lupa like and subscribe our channel Artisan. Bye.